Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini Cikgu nak sambung, nak tunjuk ajar dan bimbing para pelajar bagaimana untuk menjawab soalan kertas 2, kertas 2 bahagian A untuk bab 7 graf gerakan di bawah subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Jom kita tengok soalan dan selesaikannya. Okey, baik. Ini bentuk soalan. Okey, para pelajar Mahat Tabiah Haraki An-Nur boleh rujuk buku modul aktiviti Mesra Digital tu muka surat 106 hingga 107. Okey. Dan para pelajar lain di sekolah lain yang melihat video ini boleh belajar, boleh salin soalan ataupun dapatkan buku ni di kedai yang menjualnya lah, terbitan Sasbadi boleh cari. Buku modul aktiviti Mesra Digital keluaran Sasbadi. Okey, baik. Kita terus pergi pada soalan bahagian A. Nombor 1, rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi gerakan suatu zarah dalam tempoh 12 saat. Okey, A, nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okey. Jadi 10 tolak 4. Okey, jadi kita tulis kat situ lah. Tempoh masa. Okey, 10 tolak 4. Dapat 6 saat. Okey, selesai soalan 1. Soalan 2, hitung kadar perubahan laju dalam -2 zarah itu dalam 2 saat terakhir. Kadar perubahan laju. Kita tulis kat situ, kadar perubahan laju. Okey, kita tengok. Akhirnya kosong, awalnya 24. Jadi kosong tolak 24. Bahagi 12 tolak 10. Okey. Negatif 24 bahagi 2. Negatif 12 MS negatif 2. Okey. Macam itulah cara dia. Okey. Selesai. Nombor 1. Pergi pada soalan nombor 2. Dalam rajah di bawah, gerak OB mewakili gerakan zarah X. Okey, zarah X. Manakala gerak OCED mewakili gerakan zarah Y dalam tempoh T saat. Okey, ini Y. Okey, soalan dia, nyatakan laju seragam dalam MS-1 bagi zarah Y. Laju seragam Y itu 16. Okey, boleh baca terus kat situ. Okey, laju seragam. Okey, MS-1. Okey, selesai soalan A. Pada T saat, beza antara jarak yang dilalui oleh zarah X dan zarah Y ialah 24 meter. Hitung nilai T. Okey. Beza jarak Y tolak X. Okey, baik. Kita tengok luas bawah graf ni. Okey, kalau yang Y ni bentuk kalau yang pada tempoh masa T ni,
Untuk Y ni bentuk dia trapezium. Manakala yang L bentuk dia segitiga. Jadi trapezium tu lebih besar lah sebenarnya. Okay, luas jarak tu 1/2 darab. Okay, dia punya sisi yang selari tu T tambah T tolak 12. Dia akan jadi macam tu. Darab T tambah, lepas tu T tolak 12. Macam tu. Lepas tu darab dengan 16. Dia punya laju seragam. Okay. Tolak segitiga tu 1/2 darab 16 darab T. Okay, beza dia tu 24. Okay, yang ni. Segitiga kan. Okay. 1/2 16 darab T. Okay. Macam ni lah dia punya kedudukan. Jadi kita akan kira kat sini. Okay, ni 2, 8, 2 T, 16 T. Okay, kalau kita permudahkan kat situ, dia akan jadi 16 T. Yang ni 8 dan negatif 12. Negatif 96. Tolak 96. Okay. Lepas tu, yang ni tolak 8 T. 16 T tolak 8 T tinggal 8 T. Negatif 96 pindah ke belah kanan jadi 24 tambah 96 120. Okey, 120. Jadi T sama dengan 120 bahagi 8. Dapat 15. Okey, itu dia. Selesai soalan nombor 2. Okey. Pergi kepada nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan jarak masa bagi gerakan Mutu dan Farid dalam sebuah acara sukaneka. Kedua-dua mereka bermula di lokasi X dan berlari ke lokasi Y untuk mengumpul gula-gula dan kemudian pulang semula ke lokasi X. Okey, macam itulah. Jadi yang O, A, B, C, D, E ni untuk Mutu. Okey, Mutu kat sini. Manakala satu lagi Farid. Okey, Farid yang ni. Okay, supaya kita tak terkeliru ataupun tertukar data. Siapa yang memenangi acara ini? Jadi kita tengok siapa yang paling awal sampai. Masa yang cepat paling cepat kan. Itulah yang menang. Jadi jawapan dia A tu Farid lah yang menang. Okay, tulis kat situ pemenang Farid. Okay, selesai soalan A. B, dia tanya semasa perlumbaan Mutu terjatuh dan kemudian meneruskan semula larian. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Mutu meneruskan larian. Jadi, dekat mana Mutu terjatuh? Di kawasan yang ni lah. Yang jarak tak berubah ni. Jarak tak berubah, masa bertambah. Okay. Tempoh masa 9 tolak 3 tu lah. Okay, tulis kat situ tempoh masa. Okay, 9 tolak 3. 6 saat. Selesai nombor B tu. C, hitung laju purata dalam MS-1 bagi Farid. Okay, jadi kita kena kira kata jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah jarak kalau kita kira
Pergi 20, balik 20, 40. Lepas tu bahagi dengan jumlah masa 18. Okey. Jadi laju purata. Okey, ni graf laju masa kan. Graf ni graf jarak masa, okey. Graf jarak masa. Topik 7.1. Okey, jumlah jarak 20p tambah 20 balik. Okey. Unit dia unit meter, okey. Okey, 20 tambah 20. Okey, meter. Okey, 20 tambah 20 meter. Jumlah jarak, jumlah masa tu 18 saat. Okey, 20 tambah 20 bagi 18. 2.22. 2.22 ms negatif 1. Okey, selesai soalan 3. Okey, soalan 4. Okey. Soalan terakhir untuk bahagian A ni. Rajah 1 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Aisyah dan rajah 2 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan Rosnita. Okey, baik. Graf untuk Aisyah ni graf jarak masa, manakala graf untuk Rosnita ni laju masa. Jika Aisyah memulakan perjalanan pada pukul 11.30 pagi, pada pukul berapakah dia sampai ke destinasinya? Dia sampai ke destinasi, kita tengok. Masa yang diambil adalah 1.2 jam. Jadi 1.2 jam tu berapa minit? Kita tukar kepada jam dan minit lah. Pukul berapa dia sampai. Lepas tu kena tambah dengan 11.30. Okey. 1/2 jam sama dengan 72 minit. Maksudnya 1 jam 12 minit. Okey. 1 jam 12 minit. Jadi pukul berapa dia sampai? Kita tulis kat situ masa tiba. Okey. 11.30 tambah 1 jam 12 minit. Jadi pukul berapa dia sampai? 12.42. Okey, 12.42 dia dah masuk pada petang lah. Petang PM lah. Okey. Selesai soalan A. Soalan B, hitung beza jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Aisyah dan Rosnita dalam tempoh 1.2 jam. Okey, kalau Aisyah tadi jarak dia 120. Kita dah tahu dah. Okey, manakala untuk Rosnita kita nak tahu jarak, kena kira luas di bawah graf. Okey, itu konsep dia. Okey. Jadi kita dah tahu jarak Aisyah 120 daripada graf tu. Okey, jarak Aisyah kita tulis dulu 120 kilometer. Okey. Lepas tu kalau nak kira jarak Rosnita, kita kena kira luas bawah graf dulu. Okay. Satu ni trapezium 1/2
darab 20 tambah 120 kurungan 20 tambah 120 darab dia punya masa 0.8 tambah 1/2 darab yang segitiga ni 0.4 bawah ni, tinggi dia 120. Okey, 120 darab 0.4. Okey, tambah dulu yang jarak rosnita tu. 1/2 darab 20 tambah 120 darab 0.8 tambah 1/2 darab 120 darab 0.4 dapat 80 km. Okey, jarak rosnita. Soalan dia tanya hitung beza jarak. Okey, tulis kat situ beza jarak. Sama dengan okey 120 km tolak 80 km dapat beza jarak tu 40 km. Okey, selesai semua perbincangan kita berkaitan dengan contoh atau bentuk soalan praktis ke arah SPM kertas 2 bahagian A untuk bab 7 gerakan dalam subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, semoga bermanfaat kepada para pelajar dan para pelajar lebih mahir berkaitan topik ini dan kata bila keluar ada bentuk soalan apa pun boleh jawab dengan terbaik. Okey. Stay tune, kita akan masuk kepada bahagian B, okey, selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.